Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa mu'allifu Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid darain amin. Bermula makhluk itu ada 7 bagai. Setelah dibahaskan martabat mahabbah itu 5, dan martabat safwah, martabat khullah, dan martabat qurbah, martabat nikmah, yang terakhir mahabbah. Kemudian kata muallif rahimahullah ta'ala, bermula makhluk itu ada 7 bagai. Pertama dari 7 bagai makhluk itu mengikut akan hawanya, ikut akan keinginan. Makhluk dibagikan 7 bagai. Yang pertama, ada segolongan manusia yang mengikut akan hawa, ikut akan keinginan. Yang tanya itu seperti Bal'am ibnu Ba'urah. Maka iaitu Bal'am ibnu Ba'urah, orang yang mengikut akan hawa keinginan, dipusakakan qat'iyah yang tercela. Orang ikut hawa dipusakakan qat'iyah tercela dia. Maka Allah ia seumpama anjing, na'udzubillah. Seorang ulama yang terkenal di kalangan Bani Israel namanya Bal'am ibnu Ba'urah. Ketika Nabi Musa alaihissalam bawakan Bani Israel daripada dijajah oleh orang Kipti, Fir'aun ni bangsa Kipti. Ketika Fir'aun sedang sibuk meraihkan kemayan pesta, maka Nabi Musa buat keluar Bani Israel dari Mesir, nak menuju ke bumi Kan'an, nak menuju bumi Kan'an Palestin, sehingga bumi Syam. Di bumi Syam ada seorang ulama yang masyhur, orang yang terkenal di Bani Israel, namanya Bal'am ibnu Ba'urah. Maka orang-orang Syam, mereka rasa kurang senang kedatangan Nabi Musa bersama-sama Bani Israel daripada Mesir. Mereka sangka mereka akan dijajah. Kedatanglah orang-orang Syam jumpa ulama mereka namanya Bal'am ibnu Ba'urah. Doanya sepantas kilat, dan Allah berikan karamah yang cukup hebat ketika dia memandang tembus pada arasy Allah Ta'ala. Kemudian kata Bal'am, kepada siapa tak aku doakan, minta
diusir, dikeluarkan dari Musa di bumi Syam. Kata Bal'am, itu seorang Nabi, takkan aku nak doakan begitu. Musa ni bukan hanya Nabi, bahkan Rasul. Bukan sekadar Rasul, bahkan Rasul Ulul Azmi yang masyhur gelarnya Kalimullah, yang boleh berkata-kata dengan Allah. Martabat Nabi Musa dulu sebutkan dengan martabat qurbah, atau tinggi darjat Nabi Musa alaihissalam. Tetapi orang-orang Syam mengatakan kepada Bal'am, hari-hari datang, hari-hari itu minta. Bal'am tetap tak mau doakan keburukan kepada Musa alaihissalam. Akhirnya orang-orang Syam carikan jalan. Kelemahan orang laki-laki ada pada perempuan. Dia minta isteri Bal'am bujuk. Akhirnya kata Bal'am, kita utuskan seorang perempuan goda Nabi Musa alaihissalam supaya jatuh perbuatan maksiat. Na'udzubillah. Kedatangan seorang perempuan cantik daripada Syam, tetapi tak dikenal. Tidak dikenal mana satu orang yang jadi Nabi Musa. Dan Nabi Musa ni kalau gambar biasa ni galak. Nabi Musa kalau kita ambil gambar, bibirnya sengit sebelah, galak macam orang nak marah, belum marah itu. Itu punya galak Nabi Musa ni. Nabi Harun orangnya duduk slow, relax begitu. Jagut Nabi Harun panjang sampai ke pusat. Nabi Musa bulu rombong ni panjang macam paku nanti. Kalau pakai baju tak ada pakai dua lain. Atau Nabi Musa. Kerana perempuan tak kenal mana satu di kalangan Bani Israel ini seorang ketua, seorang Nabi namanya Musa alaihissalam. Sebab di kalangan Bani Musa ini ada 12 pemimpin kaum. Orang Israel dia 12 buah. Nabi Musa ketukkan tongkat, terpecah belah laut 12 peluru. Anak Nabi Yaakob ada 12. Kemudian perempuan cari, disangkakan itu Nabi Musa, sedangkan tidak. Itu merupakan ketua salah satu kaum daripada Bani Israel. Dia pun goda, akhirnya jatuh zina, jatuh berzina dan maksiat. Kedalam dia tidak diketahui oleh orang lain. Orang Israel pusing bumi Syam nak cari jalan keluar, tak jumpa. Duduk sesat, duduk pusing, tak jumpa keluar. Maka Nabi Musa pun berkata-kata munajat wa kallama Allah Musa takliman, bertanya. Maka tahulah Nabi Musa di kalangan kaum yang ketua Bani Israel sudah melakukan maksiat zina. Siapa punya? Orang panggil Bal'am ibu nama orang. Terkejut Nabi Musa. Umat dia, seorang ulama yang cukup terkenal nama dia Bal'am, tiba-tiba itu perbuatan daripada Bal'am. Ketika Bal'am nak berdoa keburukan Nabi Musa munajat dengan Allah, terkeluar lidah Bal'am. Jadi lidah kita kan panjang. Lidah kita kalau orang jemur kena cari gantung kan, kadang lidah keluar panjang. Bal'am Allah hina kan ketika mendoakan keburukan Nabi Musa, lidah yang terkeluar seperti anjing. Dan anjing tu terjadi lidah tu begitu. Begitu Bal'am lidah yang terkeluar, akhirnya mati dalam keadaan kufur. Na'udzubillah. Orang yang mengikutkan hawa dipusakakan qat'iyah, celaka. Itu bagai pertama. Siapa ikutkan hawa maka dipusakakan akan qat'iyah seumpama anjing. Diumpamakan binatang seperti anjing. Na'udzubillah.
Yang kedua, dia bertujuh bagi manusia mengikut akan nafsunya, ikutkan akan nafsu. Ada segelintir manusia mereka mengikutkan akan nafsu, iaitu seperti Qabil anak Nabi Adam alaihissalam mengikut Qabil akan nafsunya, akhirnya dibunuhkan akan saudara kembarnya, maka dipusakakan menyesal. Orang yang ikut nafsu dipusakakan menyesal, seperti Qabil dibunuhkan saudara yang bernama Habil, maka berbagi-bagi ia daripada orang yang menyesal. Menyesal, kulu kiri, takut. Takut pasal jatuh perbuatan dosa. Dalam syariat Nabi Adam, Hawa sekali mengandung kembar laki perempuan, melainkan yang tunggal. Satu riwayat namanya Nabi Sis, itu mengandung tunggal, yang lain mengandung kembar laki perempuan. Dalam syariat Nabi Adam tak boleh kembar laki-laki berkahwin dengan kembar yang perempuan. Dia mesti kahwin dengan kembar pasangan lain. Tiba-tiba pasangan Habil itu orang panggil kuranglah dari segi rubuh parasnya, maka tak dinikahkan Qabil dengan pasangan Habil. Qabil tak setuju sebab kembar Qabil ni cantik, Iklima muda. Akhirnya orang panggil diikutkan nafsu, akhirnya dibunuhkan kembar yang bernama Habil. Itulah orang panggil dipusakakan orang ikut nafsu ini perasaan menyesal. Kata Habil ni kerjanya yang panggil menternak binatang. Qabil ni kerjanya bertanam itu. Akhirnya mereka tak setuju, dimintakan Nabi Adam untuk bicarakan bagaimana. Nabi Adam pun menajat doa Allah. Allah suruh meletakkan perbuatan yang paling terbaik, maka Habil letakkan kambing binatang ternakan yang paling elok, manakala Qabil letakkan pertanian yang sudah buruk yang dalam diletakkan ke atas puncak gunung. Siapa yang Allah terimakan korban dia, maka dialah yang akan diterima. Tiba-tiba Allah utuskan api dia berlangit menyambarkan korban Habil. Akhirnya Qabil tak setuju dengan ikutkan nafsu, dibunuhkan Habil. Itulah orang yang ikutkan nafsu dipusakakan menyesal. Turun Nabi Adam duduk di puncak gunung, dan Nabi Adam duduk di puncak gunung. Jadi Qabil membunuh Habil. Qabil pun lari, turun ke bawah, turun ke lembah, duduk hulu kiri, rusuk mayat Habil nak buat apa ini. Atau orang ikut nafsu dipusakakan menyesal. Yang ketiga, bertujuh bagai mengikut syaitan. Ada seorang manusia diikutkan syaitan, maka tiada mengikut mereka itu manusia akan syaitan, melainkan satu firqah, satu golongan daripada orang yang mukminin. Ada sebahagian daripada orang-orang mukmin beriman diikutkan perangai syaitan, maka dipusakakan neraka, dipusakakan api neraka Jahannam. Na'udzubillah. Siapa ikutkan neraka syaitan dipusakakan akan neraka. Kalau syaitan tak boleh tarik kita jatuh dalam dosa maksiat, dia akan gemarkan kita beramal ibadah, berrajin semua ibadah, diselipkan sifat riya, diselipkan sifat ujub, dimasukkan sifat sombong, takabur. Selagi mana tidak terlincir iman, selagi itu akan digoda syaitan.
Kalau sekadar buat maksiat, syaitan masih ada. Orang beriman yang jatuh dalam dosa maksiat, dia masih ada iman. Dia tidak akan kekal dalam neraka. Setelah Allah azab, akhirnya dimasukkan dalam sungai, 3 buah sungai, kemudian dimasukkan dalam syurga. Takkan kekal neraka. Syaitan nak manusia kekal bersama-sama syaitan dalam neraka. Bagaimana kekalkan manusia kekal dalam neraka? Iman itu tergelincir. Ya. Bila iman tergelincir, kata syaitan, aku berlepas diri. Ya. Maka orang yang ikutkan perangai syaitan, maka dipusakakan akan neraka. Jangan sampai tergelincir iman. Dalam akidah itu buku pegangan. Ya. Dalam fiqh sama ada buku perkataan atau buku perbuatan. Ya. Selain iman ada iman, selain itu ada syaitan yang akan datang. Atau orang yang ikut syaitan dipusakakan ke neraka. Yang keempat, ketujuh, bagai mengikut akan syahwat. Orang mengikut akan syahwat. Wattaba'u syahwat, dan firman Allah, maka dipusakakan akan sia-sia. Orang yang ikutkan syahwat, sia-sia hidupnya. Hidup senang-senang semata-mata, dan tak mau dia amal ibadah, dan semata-mata mengikut akan syahwatnya. Akhirnya hidupnya sia-sia. Dan yang kelima, 7, bagai mengikutkan Fir'aun. Fir'aun termasuk dalam ikutan. Orang yang ikutkan Fir'aun, maka dipusakakan tenggelam di dalam dunia dan terbakar di dalam akhirat. Siapa ikutkan Fir'aun, dunianya akan tenggelam, akhirnya akan dibakar. Fir'aun ni Allah berikan kelebihan. Fir'aun zaman Nabi Musa umurnya panjang. Dalam tafsir menyebutkan umur Fir'aun zaman Nabi Musa 450 tahun. Bayangkan, Nabi Musa pun 120 tahun, Fir'aun 450 tahun. Bila Nabi Musa lebih kecil, terisi Fir'aun. Orang lain dah mati, dia tak mati-mati. Bayangkan, dah 3-4 generasi mati, dia tak mati-mati. 450 tahun. Dan tak rajin sakit, bersin pun tak rajin. Fir'aun tak rajin jatuh sakit, umurnya panjang. Allah berikan kelebihan, boleh perintahkan air. Atau kehebatan Fir'aun. Bila Fir'aun suruh air sungai berhenti tak lari. Kalau Fir'aun perintah air sungai itu mengalir. Tapi akhirnya mati dalam air. Ya. Tertipu daya Fir'aun, sehingga kan dia mengaku menjadi Tuhan, ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun, aku Tuhan yang maha tinggi. Dan mengaku menjadi Tuhan. Diberikan kemewahan, pangkat, kekayaan, emasnya banyak. Dan istananya ada diperbuat tiang daripada emas. Banyak emas, tak tahu dah buat apa. Letak kat telinga, jatuh telinga panjang. Kan Sami ikut kan, letak. Tapi Sami itu bukan emas lah, tembaga. Sami kan kayu macam Fir'aun, letak kat telinga. Banyak emas lagi, tak tahu dah buat apa, gantung kat janggut. Kan? Atau yang Musa disertak mengalir yang mati Fir'aun, kan? Sehingga mengaku menjadi Tuhan. Siapa tak sembah akan diazab siksa. Maka orang yang ikutkan Fir'aun dirasa di Tuhan, dirasa di Tuhan dalam dunia ini, dunianya akan tenggelam, maka akhiratnya akan dibakar. Fir'aun hampir beriman. Kata Nabi Musa, ketika Allah utuskan Nabi Musa,
cukup 10 tahun Nabi Musa keluar dari Mesir, ya, Allah pesan sebutlah dengan perkataan qaulan layyinan, satu perkataan yang lemah lembut. Hei Musa, wahai Harun, pergi dakwah Fir'aun, cakap dengan perkataan yang lemah lembut. Apa tawaran Nabi Musa kepada Fir'aun? Kalau Fir'aun beriman, tak akan ubah kekayaan, kedudukan, pangkat tak ubah, tetap menjadi raja, ya, tetap kekayaan cukup hebat. Tetapi tawarkan Nabi Musa, kamu akan berubah menjadi muda, ya, umur dah 100 tahun mengaku Tuhan, makin lama makin tua, makin lama makin tua. Nabi Musa tawar beriman, berubah menjadi muda. Tetapi Fir'aun bila sebut nak jadi muda, tetapi beriman, divisi Haman atau penasihat divisi, penasihat Fir'aun, kalau kau beriman habis dah, ya, tak ada orang nak ikut sebagainya, ya, tak ada orang nak ikut, orang nak berikan harta, tak ada. Atau Fir'aun tak ada ibu iman, ikutkan hampir-hampir dah nak beriman, ya. Atau dikatakan penasihat yang jahat namanya Haman, akibat Fir'aun tak ada ibu iman. Atau orangnya golongan yang kelima, siapa ikutkan Fir'aun dipusakakan tenggelam dunia, terbakar akhirat. Yang keenam, dia bertujuh golongan manusia mengikutkan makhluk, dan orang ikutkan makhluk seperti firman Allah SWT, istabarra allazina taba'u minal lazina taba'u, maka dipusakakan mereka itu akan menyesal. Siapa ikutkan makhluk, akhirnya menyesal dia. Ikut kawan, ikut sahabat, ikut teman-teman, dan akhirnya dipusakakan menyesal. Dan sebagian dari musuh manusia yang disebut Imam Al-Ghazali makhluk, dan dunia makhluk, nafsu, syaitan. Imam Al-Ghazali sebutkan dalam kitabnya, antara musuh kita ialah makhluk. Bila ikutkan makhluk, dipusakakan menyesal. Yang ketujuh, mengikut akan Rasul. Golongan yang ketujuh itulah golongan yang selamat, yang sejahtera. Orang yang ikutkan Rasul dipusakakan kasih sayang kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Siapa ikutkan jalan Rasul, maka datanglah kasih sayang daripada Allah SWT. Itu 7 golongan manusia. Siapa yang kita nak ikutkan? Syaitan, hawanya, syahwatnya, nafsunya, Fir'aun, atau ikutkan makhluk, ataupun ikutkan jalan selamat, ikutkan jalanan Rasul, para Anbiya Mursalin. Maka dikatakan bagi Maryam binti Imran, hei Maryam, kenapa tidak engkau berkahwin? Orang tanyakan Maryam, ibunda Nabi Isa AS, hei Maryam, kenapa engkau tidak berkahwin? Kata orang-orang Israel. Lalu jawab Maryam binti Imran, kerana lidah aku masyhur dengan zikrillah, aku tidak berkahwin kerana lidah aku berbimbang, bersibuk-sibuk dengan zikrillah, sentiasa lidah berzikir, dan segala anggotaku dengan khidmatnya akan Allah. Lidah sibuk berzikir, anggota sibuk berkhidmat, beribadah kepada Allah. Dan hatiku kasihkan akan Allah, hati sedang kasih berhadap kepada Allah. Tak sempat tak mikirkan tentang soal kahwin, kata Maryam. Lidah berzikir, anggota berkhidmat, hati berhadap. Maka jikalau adalah aku berkahwin, kata Maryam, nescaya
Dan saya bimbanglah lidahku dengan berkata-kata dengan dia. Anggotaku takut dan khidmatkan baginya bagi Allah, dan hatiku yang kasihkan akan dia akan hilang. Takut bila berkahwin, lidah tak lagi basah dengan lidah, sibuk berkhidmat dengan suami. Kata Maryam, tak sempat anggota untuk berkhidmat, tak sempat hati berhadap dengan Allah. Itulah kata Maryam, aku tidak kahwin-kahwin. Maka sebenarnya memberilah Allah akan anak dengan keadaan laki-laki, dengan keadaan suami. Maka Allah anugerahkan Maryam ketika dia sibuk beramal ibadah. Takut ketika kahwin tak dapat lagi berkhidmat kepada Allah, diberikan anak tanpa ada suaminya. Maka tak perlu dia berkhidmat kepada seorang suami, tak perlu dia bermasyhur kepada makhluk, melainkan semata-mata Allah. Ditiupkan roh, masuklah roh dalam rahim Maryam. Akhirnya Maryam mengandung seorang anak namanya Nabi Isa alaihissalam, dan diberikan rezeki kepada Maryam dengan tidak disangka-sangka. Masuk atas Maryam oleh Nabi Zakaria pada mihrab, maka tidak dapat kepada Maryam itu ada rezeki. Yang peliharakan Maryam itu adalah Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria hidupnya berpuluh tahun belum dikurniakan anak. Maka apa yang Allah ajarkan kepada Nabi Zakaria, jalan untuk dapatkan zuriat anak. Nabi Zakaria peliharakan Maryam daripada kecil. Aturan dulu kata dulu, kalau dah kahwin bertahun-tahun tak ada anak, beli anak orang dulu. Kan? Tak ada anak, jaga anak orang, ambil anak kan, dan beli anak buah. Kan? Diambilkan daripada kisah Nabi Zakaria bertahun-tahun kahwin belum dikurniakan anak. Maka nak campakkan perasaan kasih pada anak kecil, Nabi Zakaria dibeli Maryam, dibuatkan satu bilik dekat mihrab masjid, Masjid Baitul Maqdis. Dibuat satu bilik dekat sebelah mihrab, dikunci. Orang lain tak boleh masuk, hanya Nabi Zakaria boleh masuk. Ketika dibukakan pintu, Nabi Zakaria masuk, tiba-tiba ada buah di sisi Maryam, sedangkan bukan musim. Dan hari ini lain teknologi dah berbeza. Dan durian yang sekarang tahu lagi, dulu kan musim durian boleh, sekarang tengok ada durian. Bulan depan pun ada durian. Kerana itu dah teknologi dah berubah kan. Dulu ikut musim. Ketika masuk Nabi Zakaria, ada buah ni. Ya. Ditanya Maryam, mereka dapatkan buah ni. Kata Maryam, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah bagi sibuk beramal ibadah, maka dikurniakan anak. Kemudian digunakan rezeki tanpa disangka-sangka. Demikian Nabi Zakaria akhirnya diberikan khabar gembira. Namanya siapa? Allah sebutkan ismuhu Yahya lam naj'al lahu qablu samiyya. Tak pernah orang yang ada nama Yahya sebelum dia berini tahun. Dalam dunia sejak zaman Nabi Adam tak ada orang nama Yahya, melainkan yang pertama-tama anak Nabi Zakaria. Akhir diberikan khabar gembira, Nabi Zakaria boleh anak namanya Nabi Yahya. Asbab jalanan Nabi Zakaria nak boleh anak dibeli Maryam dari kecil. Dan itulah perjalanan yang diajarkan. Bila budak kecil timbul satu sifat kasih, akhirnya mudah-mudahan dikurniakan zuriat anak. Hikayat daripada Abi Abdillah, kata Abi Abdillah, anak aku menjawil Mekah, kedatang akan dia oleh aku seorang muda. Maka berkata ia,
Apabila ada daripada pekerjaanku sesuatu ia mati, maka engkau perintahkan akan dia. Maka katakan lalu beberapa hari datang seorang laki-laki, maka berkata ia, seorang pemuda sudah pun mati. Maka berdiri aku, dan lalu aku pun datang kepadamu. Aku mandikan akan dia dan berkehendak bahawa aku bungkuskan dalam kain kapan. Maka membukakan ia akan dua matanya. Tiba-tiba tertawa ia pada mukaku. Lalu aku berkata, hidup ke mati orang? Dan yang dimandikan dan dikapankan, tiba-tiba matanya terbuka. Maka berkata ia, hidup ke mati? Kata ia, tidakkah engkau ketahui bahawa orang yang muhibbin dia tidak akan mati, hanya berpindah kekasih kepada kekasih jua. Itulah makam orang muhibbin, orang yang sudah dapat pangkat mahabbah. Ketika mati itu hanya berpindah alam, berpindah dari seorang kekasih kepada kekasih. Hikayat bahawasanya seorang laki-laki memberi seorang syair. Maka berkatalah syairnya, penghuluku, bahawa Allah bagiku serta kamu 3 syarat. Ketika seorang tok penghulu diberikan seorang syair, dan hari tak ada syair dah, PBB dah masukkan syair, tak ada syair. Yang ada ruang gaji, syair dah tak ada. Seorang tok penghulu diberikan syair. Syair ni wajib taat pertuan dia, kemudian wajib dengar perintah tuan buat kerja, dan tidak diberikan upah balasan gaji. Itu syair. Jadi seakan-akan binatang. Sebab itu Nabi galakkan mereka akan syair. Kata syair ni, aku akan berkhidmat bekerja untuk engkau kalau boleh dimintakan 3 syarat. Kata saya berdoa untuk penghulu tuan dia. Yang pertama, kata saya, jangan engkau tegakkan daku daripada sembahyang fardu apabila masuk waktu. Bila masuk waktu sembahyang, jangan halang aku dah sembahyang fardu, kata saya. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, kata saya, engkau suruh akan daku pada siang hari apa yang engkau kendak. Kau nak aku buat kerja aku suruh je, aku akan buat, kata saya. Dan jangan engkau bimbangkan aku sesuatu pada malam, tapi jangan kau minta aku bekerja pada waktu malam. Syarat yang kedua, kata saya, apa yang kau perintah waktu siang semua kau akan buat, tapi jangan perintahkan aku pada waktu malam. Malam tidak beribadah, kan? Itu syarat yang kedua diminta. Dan syarat yang ketiga, kata saya, bahawa engkau beri bagiku tempat pada rumah engkau yang tidak ada masuk seorang pun melainkan hanya aku. Kata saya ketiga, dalam kuasa tanah engkau ini, kau buatlah satu rumah, satu pondok, satu rumah kecil, pondok kecil yang orang lain tak boleh masuk, melainkan aku tak boleh masuk. Kata saya, itu tiga syarat diminta saya kepada untuk dulu. Jangan halang sembahyang fardu, jangan kacau waktu malam, minta buatkan satu rumah yang asing, orang lain tak boleh masuk, melainkan hanya saya yang boleh masuk. Maka itulah 3 syarat yang diminta oleh saya kepada penghulunya. Maka berkata laki-laki itu, segala syarat ini aku terima. Kata penghulu, aku terima 3 syarat ini. Dia membeli saya. Kemudian kata diri, olehmu dalam rumahku pada engkau suka. Kata penghulu, kau tengoklah rumahku mana yang kau suka.
Saya berjalan keliling tengok, saya ni nampak satu rumah yang nak roboh kan. Dia pergi keliling waktu muda, dia keliling jalan kat hutan-hutan. Di hujung tu ada satu pondok rumah macam nak roboh. Usang dah, pondok usang dah nak roboh. Kata saya ni, wahai tuanku, tidakkah engkau ketahui bahawa rumah yang roboh itu adalah bagi kuasa Tuhan yang minta rumah itu dijadikan tempat tinggal. Kata saya ni seperti kebun, katanya ya, dianggap rumah itu seperti kebun. Katanya, maka adalah saya itu duduk berkhidmat akan penghulu bersiang hari dan mengerjakan ibadat akan Allah pada malam hari. Siang duduk bekerja, malam duduk beramal ibadah. Itulah kehidupan saya. Maka muafagatlah kebetulan satu malam Tok Penghulu dia buatkan satu minuman ya, buat satu permainan, dihimpunkan manusia pada ini. Terkala sekira-kira sampai setengah malam kan, bercerailah, baliklah semua kawan-kawan sahabat Tok Penghulunya ya. Kemudian Tok Penghulu berjalan sampai ke pondok rumah tu. Dia melihat akan kelakuan hamba saya sedang sujud beramal ibadah. Satu malam Tok Penghulu dia buat majlis, ajak kawan-kawan datang makan minum. Bila dah tengah malam kawan-kawannya balik, dia pun tak tidur lagi, duduk jalan di kebun dia. Teringin nak tengok hamba dia buat apa. Tok Penghulu pun duduk meninggal tengok pondok buruk tu. Tiba-tiba Tok Penghulu datang. Dia melihat hamba yang sedang sujud dalam ibadah. Atap pondok itu berlubang macam tak umum. Tiba-tiba malam itu hilang. Malam untuk Penghulu melihat di atas kepala hamba saya ada satu kandil dengan bercahaya tergantung di langit. Malam itu hamba dia beribadah, tak nampak lagi atap buruk, digantikan oleh Allah satu kandil macam lampu lah, satu kandil lampu yang tergantung di langit mengeluarkan bercahaya. Jadi lama hamba saya sujud, dia beribadah munajat kepada Allah. Dalam keadaan tadarruk, Tok Penghulu mendengar munajat hamba saya. Hei Tuhanku, telah engkau wajibkan atasku hak penghuluku, dan aku berkhidmat kepada Tok Penghuluku waktu siang hari. Dan jika tidak demikian, nescaya aku akan berkhidmat siang dan malam kepada engkau ya Allah. Kata Penghulu, kata saya, ya Allah, kau telah jadikan aku ni hamba. Siang aku kena bekerja, malam aku beribadah. Kalaulah aku tidak jadi hamba, siang malam aku akan beramal ibadah. Siang malam aku akan memperhambakan diri semata-mata kepada Allah. Maka minta uzur hamba itu kepada Allah. Siang tak beribadah, hanya malam dia munajat, siang hanya mengerjakan yang fardu. Ketika mendengar Tok Penghulu tengok diri sampai waktu subuh, Khalid tengok hamba saya beribadah sampai tegak waktu subuh fajar. Bila masuk subuh, Allah angkat ke kandil bercahaya dan berlangit tergantung, digantikan paling atap buruk seperti kebiasaan. Siang hari nampak pondok itu buruk seperti biasa nampak buruk, malam digantikan seperti malam syurga ya. Maka balilah Tok Penghulu ni, dijumpakan isteri ceritakan pada isteri ni, macam boleh tak percaya, berarti yang tak masuk akal ya. Kata Tok Penghulu ni, besok malam dia bawa isteri datang tengok dengan mata sendiri.
Datanglah esok malam, bawa Tuan Guru pimpin dengan isterinya, dibawa tengok bagaimana hamba saya dia beribadah. Ketika waktu malam sedang sujud munajat kepada Allah, Allah angkatkan buku yang nak roboh, diturunkan kandil bercahaya yang tergantung di langit, terang bersinar-sinar cahaya sampai waktu subuh. Akhirnya Tuan Guru serta isinya menangis. Keesokan harinya masuk waktu siang, maka panggillah Tuan Guru pada hamba saya. Dia pun cerita, aku meninjau tengok kau beramal ibadah, satu perkara yang sungguh ajib heran. Aku lihat ada kandil bercahaya di atas kepala kau terberlangit, sedang kau munajat sudah tidak ada atap yang nak rubuh kat mulut lagi. Maka hamba saya, ya Allah, Engkau telah bukakan amal sirku kepada orang yang lain. Ini dikatakan wali, dan wali manamati. Ketika orang lain tahu amal yang dikerjakan, maka kata hamba saya, di situ sudah tidak ada apa lagi untuk aku tunjukkan, maka aku mintakan nanti. Dimintakan nanti. Ketika orang lain tahu dia beramal ibadah, dimintakan nanti. Namun wali malamatia, sesuatu istilah dalam tasawuf, nama wali malamatia. Disembunyikan amal ibadah di tanah orang lain tahu. Ketika orang lain tahu dia sedang beramal ibadah, orang lain tahu keramah dia, maka dimintakan Allah nantikan seketika itu. Akhirnya dinantikan seketika juga akhir nanti. Atau dia belakang wali malamatia, orang makin akhir nanti. Bermula alamat muhibbin itu bahwa adalah makannya seperti makan orang yang sakit, dan tidurnya seperti tidur orang yang tenggelam, dan menangisnya seperti menangis orang yang rindu ketiadaan isterinya. Atau alamat orang yang muhibbin. Bagaimana makan orang muhibbin, makan orang mahabbah, makan seperti makan orang sakit. Tak apa nak selera. Orang sakit makan tak selera. Dan kadang sehari tak makan pun tak rasa lapar. Orang sakit. Kita orang sihat kalau sehari tak dapat nasi, tak sedang dulu. Kalau makan roti pun tak kenyang-kenyang. Dan orang yang mahabbah makan seperti orang sakit. Kadang 2-3 hari tak makan tak berasa. Pasal sakit ni tak berasa nak makan, tak berasa lapar dia. Itu alamat orang mahabbah, makan seperti orang sakit. Kalau dapat makan tu lebih kurang ya, 2-3 suap cukup dah. Dan tidurnya seperti tidur orang tenggelam. Macam mana rumah nak masuk air lagi nak tenggelam, tak boleh air, tenggelam sejak bangun dah. Tengok rumah air dan naik ke belum. Begitulah orang yang mahabbah, rindu untuk beramal ibadah. Ketika ibadah tertidur sebentar, bangun lagi. Tidurnya seperti tidur orang yang tenggelam. Dan menangisnya seperti menangis orang yang rindu ketiadaan ini. Dia biasa hidup pasangan bertahun-tahun, berpuluh tahun kahwin, tiba-tiba hilang ini. Tenung begitu, rindu kasih begitu. Itulah orang yang mahabbah, rindu kepada Allah. Dan Zulaikha tatkala berkahwin dengan Nabi Yusuf alaihissalam, dan masuk Zulaikha pada suatu hari ada Nabi Yusuf, maka tidak melihat Zulaikha akan Yusuf. Maka bertanyalah Zulaikha akan dia. Kata ia, barang siapa berdapat akan Allah, jadi ia kasih yang lain. Zulaikha pun tanya Yusuf, kemana kau? Dan Zulaikha
peliharakan Nabi Yusuf daripada kecil, dianggapkan seperti lebih daripada anak. Asal diberi Yusuf sebagai hamba sahaya, kemudian hari-hari itu kasih. Satu hari Zulaikha masuk, Yusuf tak ada rumah, tak nampak dia Nabi Yusuf. Tiba-tiba sehari tak nampak, gelisah, hati gelisah. Mana ni? Jadi dia jumpa, dia tanya, wahai Yusuf, kenapa kau pergi? Kata Nabi Yusuf, siapa yang mendapat akan Allah, tiada ia kasih akan yang lain. Siapa telah dapatkan Allah, tak ada kasih lain, melainkan kasih semata-mata Allah. Atau orang yang sudah sampai martabat mahabbah, orang yang sudah sampai martabat mahabbah, tak ada satu pun makhluk dalam dunia untuk dikasih, melainkan semata-mata Allah. Ayat bahawa seseorang lelaki hendak makan akan kisah, maka dipatahkan akan timun atau timun, maka didapati yang pahit, maka diberikan akan sayur. Seorang laki-laki nak makan timun, dipatah, dimakan, dia rasa pahit. Bila rasa pahit, dibagi kepada hamba. Yang pahit itu diberikan kepada hamba saya dimakan. Lalu memakanlah ia hamba saya akan timun yang pahit tersebut. Bila hamba tidur, dimakan. Kata Tok Penghulu ni, betapa kau makan kadang-kadang ini? Boleh kau makankan timun yang pahit ni? Kata Tok Penghulu pada hamba ni. Maka ia pahit kan, kata Tok Penghulu ni. Maka sahut hamba saya, senyatalah aku makan bila banyak pertangan engkau wahai Tok Penghulu daripada timun yang manis-manis. Maka aku benci bahawa tidak aku makan pahit ini sekali jua pun. Maka diberikan akan diberi Tok Penghulu ni. Tok Penghulu ni ada kebun, dia ada sayur di tanah buah timun banyak. Kata saya ini, dan bertahun-tahun aku kecil, aku makan timun yang manis, sehingga aku tak berkendak timun yang pahit. Dah biasa hidup sedap, tiba-tiba makan pahit tanah. Dia biasa makan sedap, tiba-tiba Allah hilangkan nikmat makan rasa pahit, tak suka. Kata saya Tok Penghulu dia, sudah bertahun-tahun kau berikan aku timun yang manis, sehingga aku tak berkendak timun yang pahit. Maka aku tandamkan, sejak hari itu aku tandamkan, aku tak berkendak lagi hidup sedap dalam dunia. Tiba-tiba Tok Penghulu bagi makan timun yang pahit, elok dimakan. Mungkin heran Tok Penghulu dia, bukankah timun yang pahit? Kata hamba saya, sudah bertahun-tahun aku makan manis, sehingga tidak ada cita di hatiku nak makan benda yang pahit. Begitulah dunia. Dah terbiasa hidup sedap dalam dunia, biasa hidup senang dalam dunia, tiba-tiba susah, tiba-tiba sakit, pasti dia akan benci dan pasti tidak disukai oleh nafsu. Hidup bersihat, tiba-tiba sakit, pasti tak akan suka. Biasa makan sedap, nikmat, lauknya manis, lauknya sedap, tiba-tiba rasa pahit bertekak, pasti tidak akan suka. Bagaimana orang yang mahabbah, makan seperti orang sakit, tidur seperti orang yang tenggelam, rindu seperti hilang pasangan. Begitulah. Sekali-sekala kita ajarkan diri, tidurnya jangan untuk bersedap-sedap, makan jangan untuk bersedap-sedap. Tak diajarkan pada diri untuk diri nafsu. Takut-takut nanti masuk alam barzakh, berubah segalanya. Itulah orang panggil satu hikayat seorang penghulu bersama dengan seorang hamba sahih. Kemudian kata mu'allif rahimahullah ta'ala, dan telah menangislah Nabi Syuaib alaihissalam daripada rindu 10 tahun
ingin buta mata. Nabi Syuaib menangis 10 tahun. 10 tahun Nabi Syuaib menangis sampai matanya hampir buta, tak nampak. Menangis kerana Allah sampai tak nampak, hampir menjadi buta. Dan Allah kembalikan mata Nabi Syuaib alaihissalam. Lalu firman Allah bagi Jibril alaihissalam, Jibril, engkau katakan pada hamba Syuaib bahawa apa dia hendak minta. Disebabkan Nabi Syuaib menangis 10 tahun, satu saat Allah utuskan Jibril bagi Nabi Syuaib, akan ku kembalikan mata engkau, kau mintalah satu hajat, nescaya Allah akan perkenankan. Mintalah satu, nescaya Allah perkenankan. Dan jika ia takut akan neraka, jika ia kendakkan syurga atau takutkan neraka, sebab apa dia menangis? Maka bagimu aman. Dan jika engkau berkehendakkan bidadari, maka dapat akan kamu. Jibril pun tanya, kenapa kau menangis, hai Syuaib? Nak ke syurga, diberi. Takut ke neraka, dijauhkan. Nakkan aman, akan diberi. Nakkan bidadari, akan diberi. Tanya Jibril kepada Nabi Syuaib alaihissalam, betapa menangis aku, kata Syuaib, kerana aku rindu kepada Allah. Aku menangis kepada Nabi Syuaib sebab aku rindu kepada Allah. Dan firman Allah, Jibril, katakanlah olehmu bagi Syuaib, menangislah olehmu, hingga engkau berjumpa akan daku, tidak akan ada helah untukmu. Maka demi ketinggianku dan demi kebesaranku, dengan kekasih ini yang kau kasihkan akan daku, najah khidmatkan dikau, najah khidmatkan dikau, hei Nabi, daripada golongan Anbiya. Maka dipilih daripada pilihanku 10 tahun. Maka Allah pilihkan daripada banyak-banyak Anbiya orang yang mahabbah, orang yang banyak menangis, dipilihkan Nabi Syuaib alaihissalam. Allah pilihkan Nabi Syuaib menangis sebab rindu kepada Allah. Akhirnya wafat dalam keadaan bukti. Maka didatangkan Nabi Musa alaihissalam yang memeliharakan kambing 10 tahun. Nabi Musa duduk pelihara kambing Nabi Syuaib 10 tahun. Nabi Musa keluar dari Mesir, kan ditumbuk oleh orang Kipti nanti. Undang-undang Fir'aun, siapa keluar Mesir hilang tutup kes. Nabi Musa keluar supaya tidak dihukum Fir'aun. Nabi Musa keluar berjalan, jumpa 2 orang perempuan. Itu siapa? Anak Nabi Syuaib. Ditolong perempuan ambilkan air, cerita berayahnya. Maka datanglah, dijemput Nabi Syuaib. Nabi Musa pun datang. Asbab nak jodohkan Nabi Musa dengan anak Nabi Syuaib alaihissalam. Kemudian datang akhirnya Nabi Syuaib nikahkan Nabi Musa dengan anaknya Sakurah. Maka dipeliharakan kambing Nabi Musa untuk pelihara kambing lamanya 10 tahun. Kerana kasihnya akan Allah SWT, Allah gantikan. Oleh kerana Nabi Syuaib menangis 10 tahun, rindukan kepada Allah, Allah gantikan Nabi Syuaib dapat menantu seorang Nabi, yang Nabi Musa. Kerana Nabi Musa duduk dengan Nabi Syuaib lamanya 10 tahun. Sebelum Musa pulang ke Mesir dakwah Fir'aun, Nabi Musa duduk dengan Fir'aun, Nabi Musa duduk dengan Nabi Syuaib 10 tahun. Dan digantikan begitu. Dan menangis Nabi Adam atas syurga 200 tahun. Ketika turun Nabi Adam ke dunia, Nabi Adam menangis lamanya 200 tahun. Syurga dengan nikmat
dunia ini cukup berbeza dengan syurga. Ketika Nabi Adam turun ke dunia, Nabi Adam menangis selama 200 tahun. Dan syurga tinggal kekal. Kalau menangis kerana syurga, maka tak berubah. Syurga tetap kekal, takkan berubah. Maka dari kerana inilah tidak hilang matanya, mata Nabi Adam AS. Siapa menangis kerana makhluk, matanya tak akan berubah. Nabi Adam masih nampak ilmu. Dan siapa menangis kerana Allah, pasti Allah akan ambil mata. Dia menangis kerana Allah, Allah ambil mata, tak nampak. Ketika sabar dengan musibah ujian Allah, barulah Allah berikan satu nikmat yang tidak bisa kesangka. Untuk Allah berikan kita anugerah nikmat, pasti Allah akan tarik sebentar. Ketika sihat, ditarik nikmat sikit, jatuh sakit. Untuk apa? Untuk Allah berikan satu anugerah. Ketika susah, senang, jadi susah. Untuk Allah berikan nikmat kesenangan di akhirat nanti. Demikianlah, ketika Allah nak berikan sesuatu, pasti akan diuji. Nabi Syuaib menangis kerana Allah, ditarik nikmat nanti. Nabi Adam menangis lebih lama. Nabi Syuaib menangis 10 tahun, Allah tarik nikmat nanti. Nabi Adam menangis 200 tahun, tetapi Allah tak tarikkan nikmat nanti. Nabi Adam masih boleh lihat. Sebab apa? Kerana Nabi Adam menangis, ingatkan syurga. Oleh kerana syurga itu makhluk, menangis kerana makhluk, maka Allah tak tarikkan nikmat mata Nabi Adam. Itu beza para menangis kerana makhluk dan kerana Allah. Nabi Yaqub menangis atas Nabi Yusuf 40 tahun. Kerana itulah dihilangkan nikmat mata Nabi Yaqub tak nampak. Maka dikatakan menangis, berteriak Nabi Yaqub sehari demi sehari. Yusuf, Yusuf, kata Nabi Yaqub. Maka datang Yusuf. Maka Yusuf datang Jibril kepada dia, berkata, iya, apa yang menekan akan dikau Yaqub? Kau menangis akan kekasih engkau Yusuf, maka Allah kirim salam akan dikau. Lalu firman Allah bagi engkau Yaqub, ingat engkau apa yang menyebabkan buta mata engkau? Sebab Yusuf. Dan engkau tidak ingatkan akan Tuhan yang memberikan akan engkau mata. Iaitu engkau berkata 3 kali Yusuf, Yusuf, Yusuf. Kata Jibril kepada Nabi Yaqub, kalau kau ingatkan akan daku sekali saja, ya, nescaya akan kulihatkan dikau akan Yusuf, dan aku hidupkan akan dia, dan jika ia mati sekalipun. Ketika Nabi Yaqub menangis, dan kata anak Nabi Yaqub, Yusuf mati dah dimakan harimau. 40 tahun Nabi Yaqub menangis. Menangis sebab apa? Sebab rindukan Yusuf. Turun Jibril ajarkan Nabi Yaqub, kenapa kau ingatkan Yusuf? Kenapa tak ingatkan kepada Allah? Kalau kau panggilkan Allah, dia berpanggilkan Yusuf, nescaya Allah akan berikan kau lihat depan mata dia main ada Yusuf. Kalau kau sebut nama Allah bukan Nabi Yusuf, nescaya dihidupkan. Kalau mati, dihidupkan balik. Itulah kita menangis, hendaklah menangis kerana Allah, bukan menangis kerana makhluk. Kemudian Allah Yusuf keluar dia kepada Adam. Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihnahu fid-din wa 'allimna ta'wila. Allahumma aftah bihi hikmataka futuhal 'arifin wa anshurna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.